Encik Hasrizal bin Abdul Jamil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, begitu juga dengan pihak penganjur, urus setia, terutamanya Puan Ririn yang menguruskan komunikasi selama lebih daripada sebulan merancang untuk program ni, dan terutamanya jugalah kepada para peserta warga pendidik yang bersama-sama di dalam kolokium kita pada kali ini. Alhamdulillah, pertamanya saya mengambil peluang untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian untuk mengajak saya bersama-sama daripada jauh ni. Bila terima jemputan-jemputan macam ni kadang-kadang rasa macam berguna sikit lah dapat berkongsi serba sedikit kan, walaupun duduk jauh daripada tanah air. Dan maafkan saya lah kalau mata tu macam tak berapa cerah sikit, sebab sekarang ni dah hampir pukul 1 pagi, 8 jam bezanya. Dalam sedikit masa yang ada ini, saya mengambil peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua bagi kita meninjau sedikit beberapa persoalan berkaitan dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam pendidikan semasa. Saya sempat meninjau serba sedikit maklumat berkenaan dengan pembentangan-pembentangan yang disediakan oleh warga pendidik di pelbagai institusi pendidikan di bawah MARA di seluruh Malaysia. Tajuk-tajuk yang sangat menarik. Kalaulah sekarang ni saya pukul 8.30 pagi, memang insyaAllah terpacak lah kan, maknanya nak dengar dan nak tengok pembentangan semua sekali. Tapi tengoklah adakah saya boleh terus lepas dah habis nanti ataupun saya tengok semula nanti. Ala kulli halnya saya ucapkan selamat maju jaya, all the best kepada para pembentang, dan sebagai permulaan dalam keynote speech di peringkat permulaan ini, saya nak mengambil peluang untuk mengajak sahabat-sahabat, rakan-rakan warga pendidik semua untuk kita melihat sedikit beberapa perkara yang mungkin sifatnya adalah seperti macam back to basic, agar kita tidak lupa dari mana kita bermula dan ke manakah sebenarnya arah perjalanan dalam kerencaman pelbagai tajuk dan isu-isu yang berada dalam dunia pendidikan pada hari ini. Saya suka memulakan pembentangan kita ni dengan kita melihat sedikit kepada coretan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Neil Postman. Lama dah, saya rasa mungkin lebih kurang dalam 30 tahun yang lalu. Tapi apa yang dia bentangkan itu semakin relevan sebenarnya pada hari ini berbanding ketika buku berkenaan ditulis di bawah tajuk The End of Education. Seperti mana yang terpapar di skrin tuan-tuan dan puan-puan, rakan yang mengikuti di YouTube live pun saya nampak jugalah dekat iPad saya ni. Profesor Dr. Neil Postman ini menimbulkan satu isu. Dia kata, in tracking what people have to say about schooling, I noticed that the most of the conversation is about means. Bila mana kita berbincang tentang pendidikan, selalunya perbincangan itu akan terfokus kepada means. Dan means ini maksudnya alat-alat, wasilah, peralatan yang kita nak guna pakai dalam bisnes kita lah, quote unquote bisnes ni, hal ehwal berkaitan dengan pendidikan ni. Rarely about ends, dan jarang-jarang sekali perbincangan itu akan pergi kepada membincangkan tentang ends. Dan ends ini bukan bermaksud penamat atau penghujung, tetapi ends ini bermaksud akhirnya pendidikan ni sebenarnya nak mencapai apa? Apa sebenarnya yang kita nak daripada pendidikan ini?
Dan ini adalah merupakan persoalan yang besar dan berat kerana kata Dr. Neil Postman di sini, contohnya lah ya, should we have national standards of assessment, how should we use computer, what use can we make of television, how shall we teach reading, and so on. Dan janganlah pula kita macam alamak spoil pula bila kena soalan macam ni, tengah semangat kita nak bentang ni. Perbentangan itu penting, tetapi kita nak mendasarkannya kepada beberapa isu yang jangan kita terlepas pandang supaya kita tidak hilang arah tujuan. Some of these questions are interesting and some are not. Ada antaranya menarik dan ada antaranya yang tidak, kata Neil Postman. But what they have in common is that they evade the issue of what schools are for. Sesuatu yang menjadi titik persamaan di belakang kebanyakan mereka ini ialah mereka meninggalkan keciciran, tidak memberi perhatian kepada persoalan sebenarnya sekolah ni untuk apa? Nak capai apa? Itu dia punya isu dia. Dan jika hal ini tidak diberikan perhatian, kata Neil Postman, it is as if we are a nation of technicians consumed by our expertise in how something should be done, afraid or incapable of thinking about the big why. Seolah-olah negara kita ini dihuni oleh sekumpulan technician yang sibuk dengan kepakaran masing-masing untuk memastikan satu-satu perkara itu terlaksana, tetapi tidak berani atau tidak mampu untuk berfikir tentang persoalan kenapa? Kenapa semua benda ni ada? Ini adalah soalan yang sangat besar dan saya kira walaupun persoalan ini sudah lama ditimbulkan, pandemik baru-baru ini seolah-olah macam menampar kita untuk menyoal kembali ketika mana nak ke sekolah tak boleh, semua yang menyokong proses berjalannya sesi mengajar dan belajar itu terbantut, anak-anak terpaksa belajar daripada rumah dengan 1001 kekangan, ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang keciciran, ada yang terus berusaha. Semua fenomena itu menyediakan satu keadaan untuk kita fikir balik. Kalaulah sekolah tak ada, komputer tak ada, cikgu tak boleh nak jumpa dalam kelas, semua-semua benda yang hari-hari kita jumpa bila kita mengajar ni dah tak ada, pendidikan ni isi utamanya apa? Kalau semua tu tak ada, tak adakah pendidikan? Jadi suasana itu menimbulkan persoalan ini. Dan inilah yang ingin saya timbulkan di peringkat awal perbincangan kita untuk kita renungkan bersungguh-sungguh. Kita tahu bahawa pendidikan adalah merupakan satu persoalan yang sistemik kerana dia sentiasa berkait di antara satu sama lain. Bukan satu perkara yang mudah untuk satu benda itu kita nak cuit sikit kerana dia akan mengganggu yang ini, menarik yang itu, menolak yang ini, memberi kesan kepada A, B, C, D, E. Dan ketika saya berada di Finland, selalu rombongan kan daripada Malaysia datang, dari semasa ke semasa, bukan nak kacau mood orang seronok datang melawat kan, tapi sekali-sekala di celah-celah tu saya akan ingat-ingatkan kepada tetamu-tetamu yang datang. Kalau nampak ada 2-3 perkara yang menarik di institusi pendidikan di Finland, sama ada di sekolah terutamanya ataupun di universiti, jangan cepat sangat rasa hendak melakukan perkara yang sama, nak meniru. Kerana kita mungkin tak nampak di belakang satu-satu perkara itu ada banyak elemen yang kalau benda tu tak ada, yang ni tak boleh nak dibuat. Jadi kita tahu misalnya ecological system theory yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner daripada tahun 1979 dulu menggambarkan kepada kita seorang kanak-kanak nak belajar, apa yang mempengaruhi pembelajaran dia itu macam-macam. Microsistem, mesosistem, exosistem, makrosistem yang membabitkan tentang keluarga mereka, ibu bapa mereka, healthcare mereka. Pergi sekolah ni perut lapar ke kenyang, itu pun ada membabitkan sama, keadaan cuaca, kedudukan sosial dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kita nak buat perubahan dalam pendidikan, kadang-kadang kita
jika terlepas pandang tentang ecological system ini, kita terlupa bahawa satu benda semudah mengubah warna kasut sekolah contohnya kan, daripada warna putih kepada hitam, hitam kepada putih, kita boleh terlepas pandang tentang senang atau susah benda tu nak dibuat, kecil atau besar implikasinya. Kita boleh kata, apalah sangat, tak ada ke benda lain nak bincang, kasut putih, kasut hitam. Tetapi kasut putih bertukar jadi kasut hitam boleh mempengaruhi berapakah bajet satu keluarga ada duit untuk makan, masa yang diperuntukkan untuk membersihkan kasut, berapa lama satu kasut boleh dipakai yang dikongsi oleh 3-4 orang adik-beradik berbanding dengan kasut putih. Implikasi dia besar. Saya berikan satu contoh betapa sistemiknya pendidikan. Isu beg berat contohnya. Ketika saya di dalam subjek designing technology enhanced learning di Finland beberapa tahun yang lalu, saya menerima tugasan untuk menyelidik tentang persoalan bagaimana nak mengurangkan berat beg kanak-kanak sekolah yang bukan hanya terjadi di Malaysia tetapi juga membabitkan negara-negara yang lain. Misalnya pada masa tersebut seorang murid sekolah di India telah meninggal dunia akibat daripada kecederaan yang terjadi ke atas dia yang berpunca daripada beg yang terlalu berat yang dia bawa. Jadi bila kita nak kurangkan kandungan daripada beg budak sekolah ni, mungkin kita fikirkan kita kena ubah jadual supaya kurang sikit mengajar. Dia tidak semudah itu kerana dari mana asalnya beg sekolah tu jadi berat? Apa yang ada dalam beg tu? Kalau yang banyak dalam beg tu adalah buku teks, buku teks, buku teks. Buku teks ni datang daripada mana? Bukan seluruh dunia memikirkan bahawa belajar mesti nak kena ada banyak ni punya buku teks. Jadi bila kita tinjau balik kepada budaya di belakang amalan di sebuah bilik darjah, kita akan nampak bahawa ada perbezaan besar di antara sistem pendidikan yang berasaskan kepada falsafah teacher-centered essentialism versus perennialism berbanding dengan sistem pendidikan yang berpaksikan kepada falsafah student-centered seperti progressivism, social constructionism, existentialism. Jadi kalau kita tengok balik macam graf yang saya letak pada dekat skrin yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tu, peminat buku teks ni datang daripada falsafah pendidikan essentialism. Dari mana datangnya essentialism ni? Essentialism ini datang daripada perkataan essential yang merujuk kepada sekumpulan pendidik yang percaya bahawa bila budak-budak pergi sekolah, mereka kena belajar A, B, C, D, E. Ilmu-ilmu ni. Ilmu-ilmu ni kenapa kita kena belajar? Kerana ini adalah ilmu-ilmu yang telah dipilih oleh pakar-pakar yang mana mereka percaya bahawa jika seseorang itu dianggap telah belajar matematik, dia mesti dah cover topik A, B, C, D, E. Jadi bila dia fikir macam tu, dia akan sangat bergantung kepada buku teks. Kerana buku teks itu adalah tempat di mana ilmu-ilmu essential yang dipilih oleh pakar-pakar tadi dimuatkan. Jadi bila begitu sifatnya, cikgu-cikgunya kena habiskan silibus. Budak-budak kena bawa buku teks. Tapi kalau dalam falsafah pendidikan perennialism anti buku teks. Walaupun dia teacher-centered. Perennialism kata, kalau nak belajar literature, jangan tengok buku bahasa Inggeris KPM. Terus pergi kepada karya Shakespeare. Terus baca novel Lord of the Flies, ya, ataupun karya-karya yang lain. Kerana buku-buku agung ini, kitab-kitab turath, kata orang Islam. Kalau nak belajar bahasa Arab, jangan baca buku JAIS ke, buku Kementerian Pendidikan ke. Terus pergi kepada paling kurang pun Matan Ujurumiyah di peringkat awalnya. Ataupun paling bagus kalau terus pergi ke Alfiah Ibn Malik. All these great books. Musuh kepada great books adalah buku teks. Buku teks ni yang mencairkan ilmu, yang menyebabkan ilmu jadi lemah.
kata mereka yang duduk dalam falsafah perennialism. Jadi bila kita nak kurangkan jumlah buku teks yang menjadi punca beg sekolah berat, kita tak boleh nak ubah. Kalau sistem pendidikan, cikgu, pembangun kurikulum duduk dalam falsafah-falsafah pendidikan tertentu. Ini satu contoh untuk menggambarkan betapa sistemiknya isu-isu yang ada di dalam sistem pendidikan. Sebab itu, apa-apa perubahan yang hendak dilakukan tak mudah. Kadang-kadang saya panas hati juga bila tengok dekat social media, bila orang berdebat, bergaduh tentang isu pendidikan. Kadang-kadang kita, yalah kalau dalam bahasa kasar pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi ni kan, kadang-kadang kita tak perasan, kita ni bukanlah pandai sangat. Ya? Ataupun kita terasa kita ni terlebih pandai ke. Semua benda kita nak komen. Kita tak nampak apa yang orang nampak. Whole system reform bukan satu benda yang senang untuk dibuat. Nak mengubah pendidikan, nak sentuh kat sini, nak sentuh kat sana, bukan satu benda yang senang. Jadi ini adalah satu gambaran yang cuba saya letakkan untuk kita insafi bersama bahawa urusan pendidikan adalah urusan yang berat, dia bukan one off, dia bukan one shot. Saya juga dalam serba-serbi kelemahan yang saya ada, saya tinggalkan dunia ceramah motivasi 10-15 tahun yang lalu dan menjadi pendidik di sekolah kerana semasa menjalankan ceramah-ceramah motivasi itu, saya mula rasa yang saya terperangkap di dalam ilusi seolah-olah satu-satu masalah itu boleh diselesaikan dengan resepi magic beberapa hari, di hujung majlis budak-budak berubah jadi lebih baik, kita rasa macam okey, somehow macam selesai masalah. Tetapi budak itu akan kembali semula ke rumah, akan kembali semula ke kehidupan mereka sebelum mereka datang ke program berkenaan, kembali semula ke sekolah dan macam-macam isu boleh timbul. Maka kita tidak boleh membentuk manusia dengan usaha-usaha yang one off, one shot. Ada orang pendidikan adalah kerjaya, ada orang pendidikan adalah dunia akademik, kajian dia untuk membolehkan dia dapat masters ataupun dia dapat PhD. Tetapi ada setengah orang melihat pendidikan sebagai satu perjuangan yang dia berikan seluruh hayatnya, kerana pendidikan bukan benda yang remeh-temeh, mudah dan boleh selesai dengan 1, 2, 3 penyelesaian yang dilakukan secara simplistik. Jadi kerana itulah kita perlu menginsafi cabaran-cabaran yang terjadi dalam dunia pada hari ini. Ini adalah di antara maklumat yang boleh saya recall balik dibincangkan ketika saya berada di dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara sekitar tahun 2018 dahulu. Kita berbincang tentang di manakah jurang-jurang yang wujud dalam sistem pendidikan untuk kita nak cari penyelesaian. 12 orang anggota Jawatankuasa berkenaan berada di tanah air. Saya seoranglah yang tercampak jauh dekat Finland masa tu. Macam ni lah, meeting Skype pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Orang kat Malaysia segarlah pukul 9 pagi ada karipap kan. Saya seorang yang duduk jauh-jauh kesejukan ni, kita buat sama-sama. Dan pada masa tersebut, kita nampak data-data yang menyedihkan. Saya petiklah satu, mungkin dah tak relevan ke, wallahualam. Antara benda yang dibentangkan di hadapan kami pada ketika itu ialah data-data memberitahu bahawa masalah paling besar yang dihadapi oleh graduan di universiti tempatan adalah communication skills. 81% of local graduates, masalah employability mereka berkisar kepada isu kemahiran berkomunikasi. Oh, so kita nak buat apa? Kita nak buat kursus komunikasi? Oh, tidak semudah itu. Kenapa mereka ada masalah komunikasi? Dan kita kena patah balik. Apa yang terjadi di sekolah? Bagaimanakah caranya pendidikan itu direka bentuk untuk mewujudkan pengalaman yang memperkayakan kemahiran komunikasi? Misalnya, kita baru saja selesai pilihan raya umum di tanah air, ramai yang menimbulkan persoalan, budak-budak ni tak matang lah, sebab tu tak boleh bagi 18 tahun untuk mengundi. 18 tahun tak cukup matang untuk mengundi, kita cela mereka, kita kutuk budak-budak yang tadi, kita terlupakah mereka itu adalah produk kita, orang tua-tua ni?
Daripada mereka lahir, berapa tahun mereka duduk dekat sekolah? Berapa tahun mereka duduk dekat rumah? Kalau undang-undang kata mereka belum layak mengundi, agama, kalau orang Islam lah, mengatakan bahawa mereka sudah mukallaf. Beberapa tahun lama sebelum mereka layak mengundi, baik 18 maupun 21 tahun. Apakah mukallaf? Mukallaf bermaksud mereka sudah menjadi orang yang cukup berkemampuan mengambil consequences daripada perbuatan mereka, mengambil tanggungjawab atas tingkah laku mereka sendiri. Bermakna mereka sudah mengambil, sudah take charge atas kehidupan mereka. Itu adalah permulaan kepada orang dewasa. Jadi kalau remaja tidak matang, kenapa remaja tidak matang? Kenapa mereka tidak boleh berfikir? Kenapa mereka tidak boleh mempertimbangkan baik dengan buruk seperti yang sepatutnya? Kita mengeluh, misalnya kita kata macam tu. Saya teringat kebetulan ternampak buku ni kan, John Taylor Gatto dalam buku beliau The Underground History of American Education, dia ada sebut kat dalam ni. Dia kata, saya sempat tanda tadi, dia kata, does organized schooling have anything to do with an increase in childishness? Sistem pendidikan yang ada di Amerika Syarikat berpuluh tahun yang lalu, dia menulis tentang ni. Dia adalah Teacher of the Year dalam New York Post dua kali, kalau tidak silap saya. Apakah sistem pendidikan mempunyai peranan yang menyebabkan sifat kebudak-budakan menjadi ciri yang melanda anak-anak muda Amerika Syarikat? Soalan ditimbulkan. Kenapa dia kata begitu? Kerana ketika mana Tocqueville pada tahun 1839 melawat Amerika Syarikat in 19th century, beliau mengatakan bahawa di Amerika Syarikat tidak ada remaja. Mereka adalah kanak-kanak, kemudian mereka segera matang menjadi orang dewasa yang boleh berfungsi. Tetapi ada sesuatu yang berlaku dalam sistem pendidikan yang menyebabkan perangai kebudak-budakan lemah nak berfikir secara yang sepatutnya, extended beyond reasonable period of time. Ciri kebudak-budakan tu memanjang sehingga dah sampai umur 18, 19, 20 pun masih tak mature lagi. Bayangkan jika tidak matang, mereka ni akan jadi pekerja, mereka akan mendapat lesen untuk merawat pesakit jika mereka adalah doktor, mereka akan berkahwin, menjadi suami, jaga anak orang, ya, kemudian menjadi bapa, menjadi mak, mengambil tanggungjawab yang pelbagai. Kalau tidak matang, communication skill tak boleh, tak pandai bergaduh laki bini, ya. Ini semua salah awak, ini semua salah awak. Lepas 5 minit bertengkar, dah hilang dah seni bertengkar, akhirnya tak apalah, cerai ajalah. Kenapa jadi macam tu? Tidak mahir untuk bergaduh. Masa bercinta pun tak mahir nak memuji kekasih. Saya cakap dengan anak-anak saya kan, saya kata, kalau saya ada ilmu dari segi komunikasi, dari segi bahasa, saya boleh memuji isteri saya dengan surat cinta panjang lebar. Saya akan katakan, hidung mancung bagai seludang, pipi bagai pauh dilayang, betis bagai bunting padi, rambut ikal mayang. Panjang, boleh cerita. Tapi kalau lemah bahasa, you ni cute lah. Lepas tu, dah habis. Tak ada benda macam tu. Tak ada nilai estetika, kekurangan perkataan. Nak bercinta, tak best. Bergaduh pun, tak boleh nak extend gaduh sampai ke solusi, terus putuskan hubungan. Jadi, bila communication skill menjadi isu yang ditimbulkan merujuk kepada kelemahan pelajar-pelajar kita sehingga menimbulkan halangan kepada employability mereka, solusinya bukan satu kursus ceramah motivasi tentang komunikasi, tapi kita kena bedah balik the whole schooling experience daripada 4-5 tahun, tengok balik kepada psychosocial teori tentang budak-budak belajar. Seperti Erik Erikson kata, bila budak-budak belajar untuk enhance dia punya emosi, budak-budak enhance emosi mereka ketika mereka umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Masa itulah mereka kena bermain. Masa bermain tu mereka bergaduh. Bila mereka bergaduh, macam mana nak selesai? Bila berebut barang permainan, macam mana nak selesaikan? Itu adalah pembelajaran yang naturally terjadi kepada kanak-kanak pada usia sedemikian rupa. Tiba-tiba pendidikan kita suruh budak sibuk, pastikan mereka kena boleh membaca, boleh menulis sebelum start darjah 1, setahun 2 yang akan datang. Tinggalkan apa yang penting,
kejar apa yang belum masanya dan mendatangkan pelbagai cabaran yang accumulating dari setahun ke setahun, setahun ke setahun. Pelajar-pelajar ponteng sekolah, kurang sopan, tidak pentingkan masa, tidak berminat dengan sekolah. Kita sudah meneliti, kita ada banyak penyelidikan yang menerangkan apa motivasi, apakah sumber motivasi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau menyampah dengar ceramah saya ni, tahan tak nak dengar 1 jam, 45 minit. Mungkin 45 minit tu boleh tahan lah, itu pun macam, ya Allah, lekaslah habis orang tua ni, bila dia nak habis bercakap kan. Penat. Itu baru 45 minit. Kalau sehari 8 jam, 5 hari seminggu, 11 tahun, jika budak-budak datang ke sekolah dan apa yang dibentangkan kepada mereka tak relevan kepada mereka, tak mungkin kita harus terkejut jika budak-budak tak minat dengan sekolah. Kerana ada sesuatu di sekolah tersebut yang menyebabkan sumber motivasi tidak activated. Kerana research menunjukkan sumber motivasi paling besar setiap manusia adalah antaranya personal goal. Keinginan peribadi, objektif peribadi. Bukan objektif yang dekat dinding sekolah tu. Objektif yang datang daripada budak. Kalau aku pergi sekolah ni, apa yang sekolah ni boleh buat untuk tolong aku mencapai apa yang aku cita-citakan. Tak ada masa nak bincang benda tu. Lagi sedih bila kita tengok data, ramai graduan tidak mendapat pekerjaan. Dan graduan yang ramai tidak mendapat pekerjaan, data-data menunjukkan mereka ini tertumpu di kawasan-kawasan yang berdepan dengan masalah kemiskinan. Di Pantai Timur, di Kelantan dan Terengganu, terutamanya juga di Sabah dan Sarawak. Macam mana kita interpret dalam jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara dahulu? Pendidikan, qualification daripada universiti sepatutnya lesen untuk social mobility, boleh improve ekonomi diri keluarga. Tapi dah dapat ijazah pun tak boleh nak dapat kerja. Tak membantu mengeluarkan orang daripada kemiskinan. Macam-macam, bertimpa-timpa isu yang timbul yang menyebabkan jangan gaduh dekat social media, jangan berdebat, oh ini pendapat aku, ini pendapat kau, kerana bendanya memerlukan ramai pakar dalam ramai bidang, ramai yang berkemahiran dan pengalaman dalam pelbagai isu untuk duduk sama-sama bincang, cari punca asal penyelesaiannya di mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menunggu Superman. Ya, Waiting for Superman adalah sebuah dokumentari lebih 10 tahun yang lalu menyentuh tentang krisis pendidikan di Amerika Syarikat. Selepas 10 tahun Superman tak datang. Sebab pendidikan itu sistemik. Dia tidak boleh diselesaikan dengan siapa-siapa nak jadi hero. Bukan sahaja aktivis masyarakat ke, guru istimewa. Guru-guru perjuangan mereka, setiap mereka di dalam kelas masing-masing besar nilai dan makna kebaikan dan insya-Allah pahalanya juga. Tetapi untuk mengubah sistem, ia tidak boleh dilakukan secara one man show. Hatta di peringkat menteri pun, seorang menteri tak boleh buat benda tu. Bila kita telah selesaikan kajian pada tahun 2018-19 tu, bila kita usulkan, kita serahkan ia kembali kepada kabinet, antara yang kita tekankan di situ adalah pentingnya pembabitan Majlis Raja-Raja. Kerana kita perlukan kepada satu pihak lain untuk memberikan tumpuan perhatian dan pemantauan. Kerana bendanya akan membabitkan stakeholders yang sangat-sangat ramai. Kami di sekolah swasta pun macam tu juga. Kita ada idea macam-macam tentang pendidikan. So kita tak nak buat macam yang tipikal biasa dibuat. Tiba-tiba mak bapak kata, pelik sangat idea sekolah ni. Tak naklah hantar anak sekolah ni. Dia pun berhentikan anak dia, pindahkan ke sekolah lain. Habis. Bila duit tak ada, mak bapak buat decision keluarkan anak. Cantik macam mana pun idea, tak jadi juga. Sekolah swasta, sekolah cari pelajar. Berbanding dengan sekolah kerajaan, pelajar cari sekolah. Jadi isunya macam-macam. Oleh yang demikian, kita perlu kembali semula kepada asas pembelajaran, asas pendidikan ni tadi. So asas dia dekat mana? Saya pun macam fikir, kat manalah saya nak bila orang kata back to basic tu dekat mana? Kalau saya pinjam pengalaman
di sebuah negara bernama Finland yang saya berada di sana lebih kurang dalam 4 tahun. Saya nampak ada beberapa komen persoalan yang saya rasa macam bagus dekat YouTube, tapi saya tak sempat baca. Nanti saya tengok lepas ni nanti, insyaAllah. Ketika Finland hendak memperbaiki sistem pendidikan dia, kalau boleh saya ringkaskan, antara benda yang mempengaruhi yang menimbulkan paradigm shift, anjakan paradigma lebih kurang tahun 1980-an dulu, ialah apabila Howard Gardner menimbulkan isu multiple intelligences. So multiple intelligences itu adalah perbahasan yang bukan diambil untuk dijadikan modal nak buat ceramah motivasi ke apa, tak. Tetapi pendidik-pendidik dekat Finland mendapat satu gambaran baru bahawa kepintaran anak-anak ni macam-macam. Dan sistem pendidikan sedia ada selama ini tidak berlaku adil kepada anak-anak ini kerana hanya mengukur satu dimensi daripada kekuatan murid-murid berkenaan yang berbeza di antara satu sama lain. Dan di situ bermula antaranya perubahan ke arah untuk lebih memahami macam mana budak-budak sebenarnya belajar. Dulu-dulu bila nak memperbaiki sistem pendidikan, orang selalu fokus kepada improve teaching skills, memperbaiki kemahiran mengajar cikgu. Tetapi dengan teknologi yang ada, dengan functional MRI dan sebagainya, teknologi itu membolehkan kita untuk lebih memahami ketika budak-budak belajar, sebenarnya apa yang berlaku dalam diri budak-budak tu. Ketika budak-budak tu fokus, ketika budak-budak tu berbincang, ketika dia berfikir, ketika dia cuba memahami topik baru yang cikgu perkenalkan, sebenarnya apa yang berlaku dalam otak budak-budak ni? Cikgu mengajar, budak belajar. Cikgu mengajar tak semestinya budak belajar. Kerana cikgu mengajar ialah satu event, murid belajar ialah satu event yang berasingan. Dulu-dulu yang kita nampak dalam kelas, kita tak nampak budak belajar tu, tak apa nampak sangat sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam kepala dia. Yang kita nampak ialah cikgu mengajar. Sebab bila cikgu mengajar, bersuara, ada tindak tanduk, ada benda yang tertulis dekat papan hitam sebagainya, maka itu yang boleh kita beri perhatian untuk kita perbaiki. Tetapi yang sebenarnya menjadikan pendidikan dalam kelas tu bukan cikgu mengajar tu, tetapi murid belajar. Jadi Finland mengubah training dekat IPG mereka, dekat fakulti pendidikan mereka, bahawa untuk memperbaiki kualiti pendidikan di sekolah, guru-guru mestilah menjadi pendidik yang memahami how people learn. Bagaimana manusia belajar. Maka ilmu-ilmu tentang learning sciences dijadikan core content di dalam teacher training program. Kalau kita tengok dari mana asalnya manusia belajar, ada macam-macam teori. Saya letak kat page ni. Eurocentric response memberikan gambaran bahawa manusia dan aktiviti belajar ialah macam survival skill mereka bila orang kata apa, survival of the fittest tu kan, maknanya dalam evolusi punya teori ni tadi, untuk manusia survive agar mereka tidak pupus dan agar mereka boleh berterusan tamadunnya, mereka kena ada kemahiran, dan kemahiran belajar tu shape dekat dari situ. Itu pandangan yang Eurocentric, datang daripada latar belakang Eropah pada zaman pencerahan after 15th century dahulu. Tapi bagi umat Islam, kalau boleh saya letakkan di sini, belajar ini adalah something yang very core. Pada menutup ya, lebih kurang dalam 10-15 minit yang terakhir ni, kerana dalam Islam, belajar itu bukan benda yang terjadi by accident, yang terjadi kerana manusia nak mengelakkan daripada spesies mereka pupus, maka mereka kena belajar. It's not like that. Tetapi dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan bagaimana? Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, surah An-Nahl ayat 78, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu di dalam keadaan kamu itu belum ataupun tidak mengetahui apa-apa.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah lah yang telah menjadikan kamu itu, wahai manusia, ada pendengaran, ada penglihatan, ada kebolehan untuk akal berfikir. Maknanya, belajar menggunakan panca indera ini adalah sesuatu yang diberikan oleh pencipta kita. So it's not something yang secara evolusi bergerak sedikit demi sedikit, tetapi originally daripada awal lagi ketika pencipta kita mencipta kita, kita sudah pun diberikan dengan tools dan ability untuk belajar. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi belajar itu adalah sebahagian daripada fitrah manusia. Dan ayat ini memberitahu bahawa aktiviti belajar, alat-alat belajar, panca indera yang diberikan penekanan banyak dalam Montessori contohnya, adalah sesuatu yang datang daripada sang pencipta, noble, divine, dan ada tujuan yang besar. Ini perkara yang membezakan di antara idea tentang belajar oleh Muslim dan idea belajar daripada framework Eurocentric. Dan ini dapat kita tengok daripada contoh ayat ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada para malaikat bahawa Allah telah menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, surah Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku telah jadikan di atas muka bumi khalifah, iaitu Adam alaihissalam. Bila Allah sebut begini, malaikat telah menimbulkan persoalan yang kritikal. Persoalan tersebut mengatakan bahawa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan di atas muka bumi khalifahnya ialah Adam ni, sedangkan Adam ini adalah makhluk yang berisiko untuk melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. So right from the beginning, ketika Adam itu menjadi khalifah, malaikat sudah menimbulkan kebimbangannya tentang potensi Adam dan keturunan-keturunannya melakukan kerosakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bezanya Adam iaitu manusia dengan kami para malaikat, kami ni adalah makhluk yang sentiasa bertasbih memuji engkau. Jadi dia punya logik dia ialah, kalau kita ada dua calon untuk buat kerja, calon pertama akan buat exactly macam yang disuruh. Calon yang kedua mungkin buat, mungkin tak buat, mungkin menimbulkan kerosakan. Kita nak pilih yang mana untuk kita berikan tugasan? Logiknya, kita akan pilih calon yang pertama lah. Sebab yang pertama ni akan buat exactly macam yang disuruh. Malaikat lah sepatutnya kan? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Allah tak nafikan manusia adalah makhluk yang berisiko melakukan kerosakan. But that is not the main attribute. Kenapa Adam dipilih jadi khalifah? So apakah ciri Adam yang malaikat tak tahu? Yang menjadi sebab kenapa Adam yang dipilih menjadi khalifah? Allah terangkan dalam ayat-ayat berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Sampailah ke hujung ayat berkenaan. Basically-nya Allah tidak menerangkan kepada malaikat, tetapi Allah demo dia. Apa yang Allah buat ialah Allah ajar Adam. Bila Allah ajar Adam, Adam belajar. Allah mengajar, Adam belajar. Benda yang sama, bila Allah berikan kepada malaikat, supaya malaikat buat macam Adam, malaikat tak boleh buat. Malaikat kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tak ada ilmu kecuali sekadar apa yang engkau ajar kepada kami. Walaupun malaikat itu taat, tetapi ilmu mereka statik. Mereka tak boleh generate, mereka tak boleh meaning making. Mereka tidak boleh expand, mereka tak boleh troubleshoot. Mereka hanya boleh buat exactly macam yang mereka hanya tahu apa yang Tuhan beritahu kepada mereka. Yang boleh
inductively expand knowledge, deductively derive a lot of conclusions from knowledge, itu adalah kuasa yang ada hanya kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa Adam dipilih menjadi khalifah. Untuk mengurangkan risiko manusia melakukan kerosakan, manusia mesti dibangunkan keupayaannya belajar dan berfikir. Bila manusia pergi sekolah tapi tak berfikir, tak generate, tak activate kelebihan yang sebenarnya ada pada mereka, we are increasing the possibility untuk manusia itu melakukan kerosakan. Dan itu yang sedang kita saksikan. Jadi ini adalah mengapa kita perlu memberikan perhatian bahawa mengajar dan belajar ni adalah benda besar. Dalam Quran ada tidak kurang daripada 41 ayat yang Allah describe bahawa Allah is teaching. So bila kita mengajar, actually kita sedang melakukan tugasan yang sangat noble, sangat tinggi maknanya, kerana kita buat apa yang first sekali Allah buat kepada Adam dan kemudian kepada manusia. Jadi kita jangan tengok kerja mengajar ni hanya hujung bulan dapat gaji. Kerja kita adalah untuk kejar naik pangkat, jadi cik guru cemerlang ke, dapat jawatan-jawatan tertentu ke apa ke. Kita sedang menunaikan satu amanah besar. Survival ummah, kata orang Islam, survival human civilization. Betapa besarnya kerja ni tadi. Dan sebab itu jugalah dalam ringkasan masa yang ada ni, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, especially as a Muslim, maafkan saya kalau saya banyak berikan penekanan daripada sisi Islam kan, walaupun matlamat agama ialah supaya manusia menyembah Tuhan, tapi ayat yang pertama turun tidak membercakap tentang sembah Tuhan, tentang objektif. Kita kalau ada cikgu baru datang ke, pelajar baru datang ke, first kali kita akan terangkan objektif, apakah yang nak dicapai. Tapi ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan ayat sembahlah Allah, jadilah kamu Muslim. Tak. Tengok balik ayat Iqra. Apa kata Allah SWT? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ayat yang pertama ialah baca. Bukan semayang, bukan sujud, bukan berimanlah. Ayat pertama sekali ialah baca. Baca bukan sebarang baca. Dan baca ni bukan semestinya baca buku. Kerana qara'a dalam bahasa Arab, asal makna qara'a itu ialah tatabu' al-ma'ani. Ya? Aktiviti yang mengekori makna. So any type of activities yang construct makna bermaksud membaca. So it can be done dengan membaca apa yang ditulis. It can be done dengan repeat balik apa yang didengar. So membaca itu besar dia punya makna dia. Ya? Jadi Allah Ta'ala kata, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama apa? Tak sebut dalam ayat ni, bacalah dengan nama Allah. Nama Allah pun tak ada lagi. Allah belum memperkenalkan dirinya dengan namanya. Tapi Allah kata, bacalah dengan nama Tuhan. Mungkin orang tanya, oh ini nak suruh jadi orang Arab lah ni, nak suruh jadi bangsa ni lah, ni mesti masuk Melayu, katalah contohnya kan. Sebab Islam ni lah agama orang Melayu. Tak. Bacalah dengan nama, bukan nama Allah, bukan nama Yahweh, bukan nama apa. Bacalah dengan nama Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan Tuhan Arab, bukan Tuhan Yahudi, bukan Tuhan Kristian. Tuhan kamu. Bacalah dengan nama Tuhan kamu sendiri. It's about you and your own God. Mungkin orang tu kata, dengan nama Tuhan aku, tapi aku, Tuhan ni apa? Aku tak percaya Tuhan pun. Mungkin ada orang fikir macam tu lah. Apa kata ayat selanjutnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapakah Tuhan tu? Iaitulah yang mencipta. So, first kali, adakah kamu setuju kamu itu dicipta? Jika kamu setuju kamu dicipta, mesti ada penciptanya. Pencipta itulah Tuhan. Nama dia siapa ke apa nanti dulu. Ia adalah bermaksud kamu menerima yang kamu itu dicipta
oleh si pencipta, bacalah untuk membina hubungan antara kamu dengan yang mencipta kamu dan alam ini. So ayat Iqra ini adalah ayat yang free from any form of indoctrination because it is solely about exploring your connection with your own creator. Dan ini adalah permulaan kepada keseluruhan ajaran Islam. Maknanya adalah sangat penting dalam agama Islam ini untuk kita ambil berat kepada proses. Jangan hanya glorifying the objective, hasil, outcome, output, tetapi kita skip the process. The process is equally as important if not more daripada tujuan akhirnya tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada penghujung ringkas saya dah setkan waktu dah habis, tinggal beberapa saat je ni yang saya nak rumuskan. Sebab itulah penjelasannya kenapa bila kita patah balik kepada sejarah, kita nampak bagaimana begitu tamadun Islam itu begitu mengambil berat, bukan hanya kepada benda-benda yang seperti mencipta ini, mencipta itu, tetapi look back into the process. Betapa banyaknya 21st century education yang kita sebut tentang collaborative learning, kemudian segala benda lah yang ada pada masa sekarang ni tadi. Kalau kita tengok balik dalam sejarah, kekuatan tamadun Islam itu ialah kerana pendidik-pendidiknya mempunyai fokus yang spesifik terhadap teknik mengajar 1500 years ago. Saya ambil contoh, misalnya kalau yang terpapar kat depan ni, dalam sikit masih membaki ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memisahkan dua blok belajar dengan rehat dan aktiviti bebas. Di antara dua sesi belajar, ada gap masa yang budak-budak bebas untuk beraktiviti. Kenapa macam tu? Research di zaman moden menunjukkan bagaimana gap berkenaan membolehkan budak-budak untuk regulate mereka punya fokus, energi mereka. Negara mana yang buat tu? Minta maaf saya sebut Finland. Every 45 minutes compulsory mesti ada 15 minutes free activity break. Kalau you combine 45 jadi 1 hour and a half, mesti selepas 1 hour and a half ada 30 minutes break. Dan bila kita apply benda ni di sekolah kami, Khalifah Modern School Primary dekat Ampang, untuk menyelesaikan masalah, especially budak-budak lelaki yang fidgeting dalam kelas, yang tight shoulder, terlanggar sikit stres sebab sekolah kecil. Bila kita buat macam ni, budak-budak fokus dengan lebih baik. Sebelum sains moden memberitahu pentingnya recess, waktu rehat, free activity untuk budak-budak relax sikit, Ibnu Abbas melakukannya 1500 tahun yang lalu. Budak-budak boring. Boringnya pergi sekolah. Kita lecture budak-budak. Kita kata tak nak maju, tak nak berjaya dalam hidup dan sebagainya. Tapi bila kita tengok, Ibnu Mas'ud tidak menyalahkan orang. Bila orang ramai minta Ibnu Mas'ud mengajar tiap-tiap hari, Ibnu Mas'ud kata, aku hanya mengajar sekali di seminggu, hari Khamis. Kerana aku tidak mahu menimbulkan rasa jemu kepada kamu kalau aku mengajar tiap-tiap hari. Sebab itu yang aku belajar daripada Nabi SAW. Jadi, penutuplah hujungnya. Saya dah sampai ke slide yang terakhir dah. Kita tengok sedikit. Ketika mana Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bersama sekumpulan anak muda, mereka ini pergi belajar dengan Rasulullah SAW. Mereka duduk dengan baginda selama lebih kurang dalam 20 malam. Selepas 20 malam, dan kata Malik bin Al-Huwairis, wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqa. Rasulullah ni adalah seorang yang penyayang dan juga seorang yang kita rasa selesa. Dia ni adalah orang yang memudahkan, bukan merumit-rumitkan keadaan. Dan bila 20 malam mereka spend masa dengan baginda, Rasulullah SAW as an educator, as a teacher, Rasulullah mengesan anak-anak muda ni hilang fokus. Mereka rindukan keluarga. Dan Rasulullah tak skip. Rasulullah kata, terus buat whatever lah, habiskan syllabus, tak done, kena perhabis syllabus ni. Tak. Rasulullah pause. Dan baginda tanya mereka. Fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Rasulullah pun tanya, rindukan siapa? Ceritalah.
Rasulullah berhentikan aktiviti belajar dan spend masa tanya mereka, rindukan keluarga? Boleh cerita sikit? Fa akhbarnahu. Budak-budak ni pula, remaja-remaja ni percayakan cikgunya. Mereka pun cerita hal peribadi mereka dengan cikgu mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan bila mereka cerita kepada Rasulullah SAW, mereka ni rindukan keluarga. Cuba kita letakkan diri kita dalam suasana ni. Kita pergi asrama, minggu orientasi, menangis kat asrama, teringat mak ayah. Budaya pendidikan kita, apa yang akan terjadi kepada budak yang menangis, rindukan mak bapak? Kena ejek, kena kutuk, kena maki. Kita jumpa macam tu kah Rasulullah sebut dalam ni? Ada Rasulullah kata, baru 20 malam Malik bin Al-Huwairis tinggalkan keluarga, dah rindu. Macam ni nak perang Badar. Macam ni nak membela Islam. Macam mana ni nak berjuang? Rasulullah SAW tak buat macam tu. Rasulullah tanya, rindukan keluarga. Mereka cerita, dan lepas mereka cerita, Rasulullah SAW buat apa? Kata baginda, irji'u ila ahlikum. Kalau macam tu, dalam bahasa mudahlah saya translate, there's no point untuk teruskan belajar because kamu dah distracted, fikiran kamu dah dekat rumah. So, baliklah ke rumah masing-masing, dirikan solat dengan keluarga seperti mana yang telah kamu pelajari. Bila masuk waktu solat, salah seorang tolong laungkan azan dan yang paling tua imamkan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kali pertama saya baca hadis ini, 20 tahun, 30 tahun lebih, dalam bab fiqh, dalil siapa lebih afdal jadi imam solat. Hujung tu, yang paling tua imamkan solat. Tapi dalam kisah ini, ada a whole bunch of silent pedagogy. Yang tahun 2022 disebut sebagai social emotional learning, bahawa bila budak-budak sudah, emosi mereka sudah tidak betul, enabler kepada learning itu sudah rumit untuk terjadi. So, keadaan emosi budak-budak ketika sedang dalam sesi pembelajaran menentukan adakah mereka boleh belajar dengan baik ataupun tidak. Trust di antara cikgu dengan anak murid, murid dengan cikgu. Dan bila Rasulullah SAW ubah setting pembelajaran, okeylah, there's no point untuk terus belajar kat rumah aku, balik kat rumah, apply kat rumah. Apa Rasulullah buat? Rasulullah tak kata, siapa ke yang azan sedap Zohor tadi? Ahmad, kamu jadi muazzin. Rasulullah tak. Rasulullah empower mereka dengan hanya berikan guideline, but they make their own decision. Salah seorang laungkan azan. So adalah dalam self-regulation, SRL, self-regulated learning dan macam-macam modern learning theory yang ada sekarang ini, kita jumpa dalam satu daripada banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan ketelitian baginda dalam seni mendidik. Seni mendidik itulah yang hilang kerana mungkin kita terjebak dalam apa yang Neil Postman sebutkan di awal tadi. We always focus on means, but we forget to ask about the ends. Akhirnya sebenarnya pendidikan ni nak mencapai apa? Dan ia harus mempengaruhi strategi dan amalan kita dalam mengajar. Sebagai mesej yang ingin saya sampaikan, penutupnya saya petik kata-kata Dr. Hemginot dalam buku dia Teacher and Child. Dia kata, I have come to a frightening conclusion. I am the decisive element in the classroom. It is my personal approach that creates the climate. It is my daily mood that makes the weather. As a teacher, I possess tremendous power to make a child's life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. I can humiliate or humor, hurt or heal in all situations. It is my response that decides whether a crisis will be escalated or de-escalated and a child humanized or dehumanized. Mudah-mudahan dalam sedikit perkongsian yang seadanya ini bolehlah memberikan sedikit inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat pendidikan, belajar dan mengajar dalam bentuk 3D supaya kita nampak dia 360 degree keseluruhan bahawa kerja ini adalah kerja yang berat. Terima kasih kerana menjadi pendidik. Terima kasih kerana mendedikasikan diri dalam kerja yang sangat murni ini. Saya doakan semua warga pendidik
dirahmati Allah SWT dan dipermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan pada mengkaji, mencari formula, kaedah mengajar yang terbaik. Mudah-mudahan usaha-usaha ini dikira oleh Allah SWT sebagai amal kebajikan dan diberikan ganjaran dengan sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Saya kira sekadar itu sahajalah yang dapat saya sampaikan dalam masa yang ada ini. Saya diberikan masa lebih kurang dalam 1 jam kan, rasanya tak sampailah 1 jam, insyaAllah. Okay, saya pulangkan semula kepada pengerusi untuk seterusnya jika ada pertanyaan, persoalan ke dalam sedikit masa yang berbaki ini. InsyaAllah selepas ni saya akan berikan salinan presentation saya. Tak ada apa-apa pun, tapi saya akan sharekan insyaAllah melalui Urus Setia. Wallahualam. Thank you so much for your attention. Mungkin dah rindu keluarga ke apa ke, so it's better for me to stop now. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah soalan. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna daripada Encik Hasrizal sebentar tadi. Semoga ia menjadi pedoman, bermanfaat untuk kita semua. Encik Hasrizal, ada satu soalan daripada pengarah Kolej Mara Seremban, Dr. Saidah binti Abdul Rahman. Harap Encik Hasrizal boleh beri sedikit ulasan. Adakah kita melihat pendidikan sebuah perjuangan? Dipersilakan Cik Hasrizal. Betul, saya terima kasih kepada pengerusi dan juga kepada pengarah kita yang bertanya soalan yang saya kira jawapannya bukan ada pada saya, tetapi jawapannya ada pada setiap kita, bahawa adakah kita melihat pendidikan sebagai sebuah perjuangan. Persoalan habuan dunia daripada mengajar ini bukan benda yang keji, ya, malah ianya telah dibincangkan oleh Ibnu Sahnun, Ibnu Jamaah di sepanjang zaman tentang soal gaji, imbuhan yang memang kita perlukan sebagai manusia. Akan tetapi ia tidak harus menghilangkan iltizam kita kepada tujuan asal. Sebab siapa-siapa nak jadi kaya ada cara lain. Tak ada orang nak jadi kaya dengan jadi cikgu. Kan? Tak ada orang yang nak buat duit dengan masuk ke dunia pendidikan. Sebab dunia pendidikan adalah dunia yang tidak akan memberikan benda-benda tu. Tetapi kita pun sedia maklum, dalam budaya kita juga ada 2-3 jenis kerja sahaja yang orang panggil dengan nama pekerjaan tu. Sama ada dia dipanggil sebagai doktor ataupun dia dipanggil sebagai cikgu, sehingga boleh terlupa nama, teringatkan dia tu cikgu saja. Mak saya pun cikgu sekolah juga, 31 tahun mengajar. Jadi rugilah, ya, rugilah kalau kita meletakkan pendidikan hanya sebagai kerjaya, hanya sebagai sumber pendapatan kita, kerana sumber pendapatan itu tak lumayan pun. So janganlah dunia pun tak dapat yang terbaik, akhirat pun tak dapat apa-apa. Tetapi bagi mereka yang melihat pendidikan sebagai perjuangan, perjuangan itu akan menyuntik dan menampung kerana rezeki bukan hanya rezeki fizikal, tetapi kita ada rezeki emosional, rezeki spiritual, rezeki sosial, memberikan nilai dan makna dalam kehidupan. Dan saya fikir tidak banyak kerjaya dalam dunia yang boleh offer rezeki yang begitu multidimensi seperti rezeki yang diberikan oleh perjuangan dalam dunia pendidikan, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas sebenarnya Encik Hasrizal ni kami lebih mesra memanggil dia Ustaz Hasrizal. Kadang-kadang saya pun tersasul memanggil dia Ustaz Hasrizal. Okey, sebenarnya ada beberapa lagi soalan dekat ruangan komen. Sekiranya Encik Hasrizal ada kelapangan, bolehlah menjawab soalan-soalan berkenaan di luar sesi selepas ini. Okey, terima kasih. Semoga kita dapat bersua lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berprogram.